Bismillahirrahmanirrahim. Tajus Salatin oleh Bukhari Al-Jauhari. Fasal yang ke-17 pada mengatakan peri segala syarat kerajaan itu. Yang lain daripada segala syarat itu, sia-sialah segala perkerjaan. Dan tiada dapat tiada akan segala raja-raja itu memeliharakan segala syarat ini. Adapun dalam kitab Sifatul Muluk berkata, dalam kerajaan itu 10 syarat. Ada yang harus segala raja-raja memeliharakan 10 syarat itu. Syarat yang pertama, hendaklah yang raja itu dalam sekalian hukum membilang dirinya seperti seorang jua daripada segala rakyat yang mengadukan halnya akan dia. Dan samalah ia jua dengan segala rakyat itu. Maka barang yang diperkenankannya daripada hukum di atas dirinya ia berkenankan itu di atas segala rakyat, dan barang hukum yang tidak diperkenankan di atas dirinya tidak harus diperkenankan di atas segala rakyat itu. Maka perbuatan itulah yang adil namanya, dan raja yang perinya demikianlah adil adanya. Syarat yang kedua, hendaklah raja itu sentiasa terbuka pintunya kerana pekerjaan segala hamba Allah, supaya barang siapa yang datang kepada pintunya itu kerana sesuatu kesukaran mendapatkan pintunya itu terbuka dan dapat mengadukan halnya padanya dengan bangat, dan raja itu sempat mengadakan kehendak raja itu tiada dengan lambat. Bermula raja itu yang terbuka pintunya sediakala menantikan segala hamba Allah datang mengadukan halnya dan menghukumkan pada antara mereka itu dengan kebenaran itu adalah terlebih pahalanya daripada orang yang berdiri dalam sembahyang itu, seperti sabda Nabi Muhammad Rasulullah SAW. Idqalus surur fi qalbil mu'min khairun a'mal min ibadatis saqalain. Artinya, disukakan hati seorang yang mukmin itu terlebih pahalanya daripada kebaktian segala manusia dan segala jin itu. Maka harus daripada arti hadis ini bahawa raja itu sentiasa menantikan dan sabarkan kerana pekerjaan segala hamba Allah. Dalam menanti itu saja ia beroleh pahala segala kebaktian kedua mereka itu. Dan mereka itu sehingga ada pekerjaan ini, hendaklah raja itu jangan berbuat kebaktian yang lain melainkan 5 waktu itu jua. Syarat yang ketiga, hendaklah yang raja itu dalam segala hal menurutkan akan peri dan perbuatan segala raja-raja yang beriman dan budiman dan adil itu. Dan jangan biasakan nafsu dirinya akan makanan yang sedap dan pakaian yang halus, kerana daripada dua perkara ini beroleh kuat nafsu itu yang ada seteru manusia jua. Apabila seteru itu berkuat, sukar juga mengalahkan dia, melainkan terkadang ia menang jua. Hikayat, tak kala Amirul Mukminin Ali radhiyallahu anhu duduk pada pangkat khalifah, maka pergi ia ke pasar dan dibelikan dengan 3 dirham suatu baju, dan dikeratkannya tangannya baju itu dan dibuangkan dan memakai baju itu. Maka segala sahabat bertanya, dari apa artinya perbuatan ini? Katanya, peri ini akan taharah, hampir jua, kerana layak aku mengetahui segala hamba Allah yang mukmin layak jua, dan makanan tuan itu pada ketika yang ada ia raja dan khalifah pada sehari segenggam tepung yang syair jua yang dimakannya, dan mengerjakan kerja segala hamba Allah. Syarat yang keempat, hendaklah yang raja itu tak kala ia menghukumkan pada antara segala rakyat, ingatkan dirinya, dan barang berkata-kata dengan segala rakyat itu, jangan mengatakan dengan keras katanya. Itu melainkan lemah lembut dan manis jua hendak katanya itu, supaya jangan takut orang mengadukan halnya, dan barang kesukaran dan kesakitan dirinya dapat ia menyatakan, dan hendaklah raja itu tak kala hukum itu, barang siapa daripada segala yang dhaif dan fakir dan miskin mengadukan halnya, hendaklah raja itu sabarkan dan dengarkan dan bicarakan
dan perisai katanya itu dengan ingat yang sangat, dan jangan dibencikan katanya itu daripada banyak hajat ada padanya. Hikayat dalam zaman kerajaan Raja Ma'mun Ar-Rashid, ada seorang yang berbuat satu dosa yang besar. Maka raja itu suruh bunuh orang itu. Maka orang itu pun lari, dan saudara orang yang lari itu ada. Maka oleh raja disuruh hadirkan saudaranya itu dan bertitah, carikan olehmu saudaramu itu, supaya aku bunuh dia. Dan jika tiada kamu dapat dia, aku bunuh kamu ganti saudaramu itu. Maka orang itu tiada dapat saudaranya. Maka Raja Ma'mun Ar-Rashid pun menitahkan seorang bawa orang itu kerana dibunuh. Maka sembah orang itu, Ya Amirul Mukminin, jikalau orang itu yang dititahkan membunuh seorang hamba, bawa orang itu kerana dibunuh, maka datang daripada engkau seorang dengan suatu hajatnya, akan tanda kepadanya supaya jangan dibunuh ia, hanya lepaskan dia. Bukankah orang yang dititah membunuh orang itu? Maka orang yang membunuh itu pun dilepaskanlah dia. Maka kata raja, lepaskan jua, kerana ada hajat daripadaku akan tanda itu melepaskan dia. Maka katanya orang itu, Ya Amirul Mukminin, dengarkan hajatmu daripada Tuhan itu yang telah berikan kerajaan padamu dan menjadikan kamu khalifah pada antara segala hambanya. Demikianlah firman yang maha tinggi. Wala taziru waziratun wizra ukhra. Surah Al-An'am ayat 164. Artinya, tidak akan menanggung seorang penanggung itu akan tanggungan orang yang lain. Maka Ma'mun Ar-Rashid pun berkata, lepaskan ia kerana ada hajatnya. Bermula, arti hajat itu inilah yang tidak dapat dibunuh orang yang tiada berdosa, ganti orang yang sudah berdosa itu. Syarat yang kelima, hendaklah yang raja itu dalam hukumnya kerana kesukaran dan kesukaan segala manusia jangan dilalui daripada hukum Allah Ta'ala dan hukum syariat pesuruhnya. Dan ia mengetahui bahawa khasiat segala hukum itu demikian, dan raja itu harus ada hakim. Apabila hakim itu tiada didukakan daripada kedukaan manusia dalam hukum yang benar dan tiada disukakan daripada kesukaan manusia dalam hukum syariat, dan takut daripada murka Allah Ta'ala, dan kerana itu ia menghukumkan dengan kebenaran. Maka Allah Ta'ala rida daripadanya, dan segala manusia yang salih pun suka daripada benarnya, jikalau sekalipun orang yang fasik yang tidak dapat memberi mudarat pada raja, seperti raja segala Nabi berkata. Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, man talaba ridha Allah bighairi saqatin nas radhiyallahu anhu wa ardan nas anhu. Artinya, barang siapa yang menuntut kerana Allah Ta'ala dan tiada cinta daripada murka manusia itu, maka Allah Ta'ala suka daripadanya, dan segala manusia pun sukalah daripadanya, dan seorang pun tiada dapat memberi mudarat padanya, melainkan Allah Ta'ala akan memeliharakan adanya daripada segala kejahatan. Syarat yang keenam, hendaklah yang raja itu sentiasa mengingatkan segala kesukaran dan kejahatan pekerjaan kerajaan itu, dan mengetahui bahawa daripada pekerjaan kerajaan itu beroleh kebajikan dunia dan akhirat orang itu yang dapat mengerjakan pekerjaan itu dengan kebenaran. Adapun dalam kitab Fadailus Salatin berkata, pada tiap-tiap hari segala malaikat adalah menimbang pahala raja yang adil itu dengan kebaktian segala manusia yang ada dalam kerajaannya itu, sama jua pahalanya, dan kebajikan perbuatan raja yang adil dengan pahala kebajikan perbuatan sekalian orang, dan kejahatan raja yang zalim itu pun demikian jua, yang dosanya dan kejahatannya sama jua dengan dosa dan kejahatan segala manusia itu yang dalam hukumnya. Maka hendaklah raja yang berbudi itu mengusahakan pekerjaan yang baik itu, supaya dengan suatu pekerjaan itu beroleh pahala beribu-ribu pekerjaan yang baik, dan dengan suatu kebaktian ia beroleh pahala segala kebaktian segala manusia yang dalam hukumnya itu yang terlebih daripadanya. Syarat yang ketujuh, hendaklah raja itu sentiasa rindu akan orang yang tahu dan menyukakan duduk
serta segala pendeta, mendengarkan katanya dan bertanyakan daripadanya segala yang baik, dan teramat mengasihi pendeta dan mengingatkan katanya dan mengingatkan kelakuannya. Dan peri ini harus akan sekalian manusia, tetapi terharus akan segala raja-raja. Dari kerana peri inilah kesempurnaan pekerjaan segala raja-raja itu. Bermula cerita bahawa Sultan Ismail Samani, yang raja segala negeri Khurasan, ada suatu hari datang seorang pendeta kepadanya. Maka ia memberi hormat akan pendeta itu. Tak kala pendeta kembali, maka sultan itu adalah turun berjalan 7 tapak daripada belakang pendeta pada memberi salam padanya tak kala perginya. Maka pada malam itu ia bermimpi Nabi Muhammad Rasulullah SAW bersabda, "Hai Ismail, oleh kerana engkau memuliakan seorang pendeta daripada umatku itu, maka adalah aku meminta doa daripada Allah Ta'ala supaya dijadikan raja daripada segala anak cucumu itu 7 orang dengan kemuliaan kemudian daripadamu." Bermula dikatakan beberapa zaman kerajaan negeri Khurasan itu dalam hukum anak cucunya Sultan Ismail itu dengan sempurnanya. Bermula diceritakan bahawa Sultan Abdullah Tahir, apabila ia beroleh kerajaan negeri Khurasan itu dan segala orang datang mendapatkan dia. Kemudian daripada beberapa hari, Sultan itu pun bertanya, "Adakah dalam negeri ini orang yang ternama yang tiada datang mendapatkan aku?" Maka dikatakan, "Ada 2 orang yang tiada datang. Seorang namanya Ahmad Arab dan seorang namanya Muhammad Islam." 2 orang itu tiada pergi kepada segala raja-raja dan segala menteri. Maka kata Sultan, "Jika orang itu tiada datang mendapatkan segala raja-raja dan menteri-menteri, baiklah aku pergi mendapatkan 2 orang itu." Maka pada sehari, datanglah Sultan ke rumah Ahmad Arab itu. Apabila masuk raja ke dalam rumah itu, seraya memberi salam kepadanya, maka Ahmad itu pun bangun berdiri lama. Maka Sultan pun berdiri di hadapannya. Kemudian Ahmad Arab itu melihat muka Sultan dan katanya, "Hai Sultan, aku mendengar rupamu baik. Maka sekarang kulihat benarlah baik jua rupamu. Hendaklah tubuhmu yang baik ini jangan kamu jadikan kayu api neraka." Demikianlah katanya seraya ia menghadap kiblat serta sembahyang, dan Abdullah Tahir demi mendengarkan katanya itu pun dengan menangis lalu keluar daripada rumah itu datang ke rumah Muhammad Islam itu. Apabila Muhammad Islam mendengar Sultan datang mendapatkan dia, maka Syekh itu pun menutup pintu rumahnya dan katanya, "Tiada harus aku melihat dia," dan berkata-kata sertanya. Maka Sultan pun kembalilah dengan tangisnya dan katanya, "Pada hari Jumaat, tak kala Syekh itu pergi ke masjid, aku hendak mendapatkan Syekh itu." Apabila datang hari Jumaat, maka Sultan di atas kuda dengan segala lashkar menanti Syekh itu datang. Demi bertemu kedua mereka itu, maka Sultan pun segera turun dari atas kudanya, mendapatkan Syekh sambil memberi salam padanya. Maka kata Syekh itu, "Siapa engkau dan apa kerjamu sertaku?" Maka kata Sultan, "Aku adalah Abdullah Tahir, datang mendapatkan Syekh." Maka Syekh itu pun memalingkan mukanya daripada Sultan dan katanya, "Apa kerjamu sertaku dan apa kerjaku serta kamu?" Maka Sultan pun menangis lalu rebah pada antara jalan di bawah kaki Syekh dan menyembah Allah Ta'ala katanya, "Hai Tuhanku, orang yang baik dan saleh ini kerana reda engkau tidak mahu melihat pada muka hambamu ini yang jahat dan asi dan berseteru dengan hambamu. Maka hamba ini jikalau jahat meminta daripadamu ampun akan segala kejahatan hamba kerana segala kebajikan Syekh hambamu yang amat benar ini." Setelah Sultan habis berkata demikian itu, maka datanglah suatu suara daripada ghaib mengatakan, "Segala kejahatanmu itu telah diampuni oleh Hak Subhanahu wa Ta'ala kerana segala kebajikan Syekh itu." Adapun seperti harus atas raja menuntut segala pendeta, maka harus di atas raja mengenal segala pendeta itu supaya dibezakan pada antara mereka itu, kerana banyak pendeta ada yang mengetahui ilmu barang yang dapat, tetapi dijadikan ilmu itu yang di atas segala kemuliaan pangkatnya,
dan tertinggi daripada sekalian pekerjaan hormatnya di bawah hawa nafsunya itu, dan daripada tamak akan sesuatu kehendak nafsunya, tiada menyatakan kebenaran ilmunya itu, melainkan ia menurutkan jua akan segala kehendak hawa nafsu raja itu, dan menyukakan hatinya raja itu dengan segala perkataan yang diperkenankan nafsunya, dan ditukarkan akhiratnya itu dengan dunianya, dan diamkan segala pekerjaan raja itu yang bersalahan dengan hukum syariat, dan tiada menegahkan raja itu daripada segala perbuatan bid'ah. Dan raja itu pun telah kuranglah budi dan bicaranya daripada celakanya, menurutkan kata dan pergi ke jahanam sertanya. Bermula raja itu yang berbudi dan beruntung dan berdaulat itu, haruslah ia membezakan pada antara segala pendeta dan diperiksai kebenaran perinya itu. Kemudian dimulakan adanya dan menurutkan katanya dan memberi hormat padanya. Syarat yang ke-8, hendaklah yang raja itu daripada membesarkan dirinya, jangan memberi keberatan pada hati segala hamba Allah dengan takburnya, dan melihat mudah akan segala hamba Allah, dan membilang dirinya jua dengan kemuliaan dan kebesaran, dan ringanlah pada matanya segala manusia yang lain, dan kuranglah pada penglihatnya segala orang yang lain, seperti Namrud dan Shaddad dan Fir'aun yang jadi sesat daripada peri inilah, yang adalah pohon kesukaran segala rakyat dalam kerajaan mereka itu. Maka hendaklah bahawa yang raja itu ingatkan dengan sangat-sangat daripada peri ini yang terhajat daripada peri segala yang jahat itu, dan menurutkan akan perinya Nabi Musa, dan dengan adab dan tawadhu' merendahkan dirinya, dan mengatakan dengan lemah lembut katanya, dan menyukakan dengan kebenaran hukum hati segala hamba Allah, dan mengasih dengan kebajikan segala hamba Allah, supaya segala mereka itu pula mengasih adanya, dan melong dia dengan doa seperti berkata Nabi Muhammad, khairul muluki allazina yuhibbunakum wa tuhibbunakum, wa syarrul muluki allazina yabghadunakum wa tabghadunakum wa tabghadunahum. Artinya, terbaik daripada segala raja mereka itulah yang mengasihi kamu, dan kamu pun mengasihi dia. Dan terjahat daripada segala raja-raja itu, itulah yang dibencikan kamu, dan kamu pun bencilah akan dia. Syarat yang ke-9, hendaklah raja itu barang siapa yang diserahkan padanya suatu pekerjaan itu daripada segala pekerjaan kerajaan itu, ingatkan baik-baik perinya dan perbuatannya akan segala rakyatnya. Jikalau ada segala peri dan perbuatan orang itu benar jua akan memeliharakan rakyat dengan kebajikan, maka haruslah raja itu membesarkan dia pada antara segala orang, dan dimuliakan ia, supaya segala orang yang lain menurutkan peri dan perbuatan itu, dan diusahakan pada hal berbuat kebaktian akan pada rajanya, dan akan memeliharakan segala rakyat. Dan jikalau peri dan perbuatan orang itu salah dan aniaya jua atas segala rakyatnya, maka haruslah atas raja itu menyiasat dan menyisakan orang itu dengan segeranya dan dengan sangat, supaya segala hamba raja yang lain jangan turut akan segala peri dan perbuatannya itu. Kerana jikalau raja itu diam dan tiada siasatkan dan seksa orang itu, maka adalah aniaya orang itu serasa aniaya rajalah adanya, dan pada hari kiamat akan diseksa raja itu terlebih daripada orang itu, oleh kerana dikira-kirai sendiri sudah menganiai atas segala rakyat itu. Syarat yang ke-10, hendaklah yang raja itu dengan bijaksananya dan perkasa dan ingat dan bicara dan kira-kira dan membicarakan dalam hukum, dan tiada alpa akan barang siapa yang datang mengadukan halnya padanya. Maka harus dilihat tanda rupanya dan katanya dan kelakuan segala katanya, dan memandang segala tandanya yang ada padanya, dan dilihat peri pekatinya. Maka kemudian dibicarakan halnya dalam hukum itu, dan peri ini itulah perasa budi dan bicara dan ingat dalam pekerjaan kerajaan itu. Dan syarat yang ke-10 ini adalah pengetahuan khianat dan firasat. Itulah yang olehnya harus atas segala raja-raja
mengingatkan perinya seseorang manusia dan mengetahui kebenarannya.